Hai, Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Syarul Syazras bin Syarul Yuzi. Saya berumur 20 tahun. Saya asal daripada Selangor. So, saya daripada pasukan Honda Yuzi Idemitsu Team. Actually, simple je cara didikan. Sama macam semua bapa. Mestilah dia nak anak dia pandai, nak anak dia rajin, tanggungjawab dengan cakap ibu bapa. Papa ada bagi saya motor time saya umur 4 tahun. Motor pocket bike. Ada sekali tu dia bawa saya pergi track untuk saja bawa. Dia ajar saya untuk bawa pocket bike. Tapi saya punya throttle tu saya boleh belajar sendiri. Boleh bawa dengan sendiri. So macam dekat situ ayah saya dan papa saya nampak saya ada bakat. So dia slow-slow lah ketengahkan. Okay, kalau kat sekolah memang selalu orang cikgu lah especially cikgu tanya, anak Syarul Yuzi eh? Ya, saya anak Syarul Yuzi. Lepas tu tanya ayah buat apa sekarang. Itulah, dah semua tanya pasal ayah saya. Bukan nak tanya pasal saya, tanya pasal ayah saya. Memang rasa sangat beban. Sangat beban tu, tak adalah rasa beban mana. Cuma bila bawa seorang nama ayah yang besar, saya mestilah nak banggakan ayah saya. Sebab ayah saya ada nama. So, saya mesti nak tunjuk dekat semua orang yang saya boleh buat. Sama juga sekolah, berbinkan Syarul Yuzi tu, saya teringin sebenarnya nak dapat result macam, anak Yuzi, dapat result yang baik. Tapi itulah, saya cuba yang habis baik lah, belajar. Time saya sekolah rendah, kalau dulu selalu Kaprik memang selalu race dekat Sepang. So setiap kali Sepang saya memang akan ikut. So daripada situ semangat saya berkobar-kobar nak jadi rider. Dan saya ada minta, sebab Kaprik kan umur 13 tahun. So saya ada minta umur 13 tahun tu nak join Kaprik, One Make. Tapi papa cakap sabar dulu, belajar dulu, lepas tu nanti baru main. Saya tak boleh nak gambarkan macam mana reaksi dia, tapi dia happy lah. Dan dia nampak macam 50-50, tapi dia relakan lah, tawakal. First race saya 2017, saya main Wira. Tapi saya tak main Wira full season. Saya masuk Wira dalam pusingan ke-5 dekat Maib Serdang. So first time saya datang dekat track tu, saya rasa macam wow, saya seorang rider sekarang. 5 race saya tu boleh kata saya banyak mistake. Dan dekat round 2 tu saya ada jatuh, patah dekat jari. Tahun depannya 2018 saya masuk CP115. New kategori yang lagi mencabar. So saya tak ada pengalaman dalam Wira, lepas tu terus masuk ke 115. So 2018 tu saya belajar dan saya dapat result yang baik semasa last round dekat Bandar Penawar. Saya dapat nombor 4. So daripada nombor 4 tu saya ambil sebagai pengalaman saya motivate untuk 2019. Tahun 2019 tu saya perform dan saya ada dapat podium dekat Terengganu. Momen saya ketika tu, saya tak boleh nak gambarkan. Saya rasa sangat puas hati sebab hard work always pay off. Saya bangga dengan diri saya. Saya dapat buat yang dapat podium dan saya happy sangat-sangat dapat tengok mak ayah saya nangis sebab dia banggakan anak dia dapat apa yang dia nak. Susahlah saya nak gambarkan dengan kata-kata sebab benda tu saya teringin nak ulang lagi dan saya akan ulang lagi benda tu. InsyaAllah tak lama lagi. Soon, very very soon. 2020 tu sebenarnya saya main CP125 sebab kan daripada CP115 tukar ke CP125. So target saya, sebab saya dah ada result 2019. Target saya sebenarnya 2020 tu CP125 tu saya target untuk jadi champion CP125. Tapi kita orang tak jumpa setting yang baik. So that's why saya tukar ke CP150 pada pertengahan musim. Teammate dengan Azrai saya bangga sebab dia seorang yang
tidak mudah buat mistake lah dalam racing ni. Apa-apa sekalipun, setiap kali lepas praktis, saya akan tanya dekat dia. Saya selalu akan tanya gearing, lining semua. So daripada situ dia akan, Azroy sangat baik lah. Dia memang share ilmu yang betul. Diorang tengok saya naik 150 ni macam yang first lah. Boleh ke budak ni? Lepas tu mesti naik atas sebab ayah. Sebab nama Syariuzi, anak bos tu main 150. Saya step by step dapat result lah. Result yang paling the best kali saya dapat time last race juga. Last race dekat Sepang, saya ada dekat kelompok hadapan tu. So daripada situ saya motivation tu naik. Peluang saya tahun ni agak cerah. Kalau berbandingkan dengan tahun sebelum ni, saya tak ada pengalaman. Sekarang ni saya ada pengalaman 1 tahun dekat CP150. So mungkin pada saya track-track kecil seperti Tangkak dan Terengganu, saya agak slow sikit dekat situ. Kalau macam baru-baru ni dekat track Jempol, alhamdulillah progress yang baik. Tak berapa jauh sangat dengan orang yang laju. Tapi kalau dekat track Sepang, possibility besar untuk saya menang ataupun podium tu tinggilah chances dia, sebab saya memang suka sangat track Sepang tu dan saya bawa Honda. Honda memang dekat track Sepang dia agak baik sikit dan Uzi Racing pun jumpa setup yang terbaik tu. So saya gunakan peluang setup yang baik tu untuk berada di depan lah. CP150 kategori ni memang persaingan sangat sengit sebab kita berlumba dengan champion-champion. Semua yang pernah menang race, semua yang pernah champion, semua bila dekat track, semua memang gila. Gila-gila diorang pun ada limit-limit jugalah. Malaysian Cup Prix ni salah satu platform yang baik lah dekat Malaysia. Sangat profesional daripada segi safety, undang-undang, track, semualah profesional. Saya sangat terkejut dengan semua yang berlaku dalam Cup Prix ni lah. Especially tim ayah saya. Saya tak pernah tahu pun macam mana diorang kerja, buat motor daripada pagi sampai malam. Lepas tu kalau motor tu jatuh, diorang cepat-cepat fixkan untuk jadi motor tu jadi okey lah. Saya actually pun saya tak tahu Papa dengan Mama ni galakkan ke tak saya ceburi bidang motorsport. Mungkin dia tak nak tentukan masa depan saya sebab yalah, motorsport ni kan bahaya. Mungkin Papa nak saya pilih jalan hidup saya sendirilah. Tapi saya sebagai anak, saya tengok dia dulu dia racing, lepas tu dia pula ada team. So membuatkan semangat saya macam nak racing, nak jadi macam dia, nak cuba. Of course semua rider mesti nak jadi champion. Dan saya yang pertama sekali saya nak banggakan Mama Papa lah. Saya tak ada pun nak target pergi MotoGP ke Moto3, Moto2. Saya just target dekat local race dan nak jadi top rider dekat local race lah. Saya juga ingin membuktikan yang saya mampu menjadi pelumba yang hebat seperti pelumba-pelumba lain yang berada di dalam Cup Prix dan juga World Championship. Sudah pun dilepaskan, bermula agak lambat di sini Zuhelmi sebagaimana dalam hit. Dia seolah-olah mahu membiarkan pesaingnya untuk berada depan terlebih dahulu, tapi dia mengawal untuk berada dalam kelompok hadapan. Juga nombor 19 yang menjadi tumpuan kita pada perlumbaan ini kerana mereka adalah pelumba yang bersaing untuk kejuaraan tempat pertama, tempat yang kedua. Peringkat awal memang masih lagi kita lihat kelompok yang besar, cuma nombor 8 Azugri bin Yazid yang bermula dari petak utama, dia berada di depan sekarang ini. Arfiq Hilman yang bermula dari petak yang kedua. Jadi ada seorang pelumba yang tertua dan minta sedikit dan kembali semua untuk minta perubahan, tidak ada masalah. 16 berada di situ, jadi mana 19 nanti kerana penting untuk 19 berada bersama dengan 98 bin Yazid dan juga Abdul Afendi Hadi untuk kejuaraan keseluruhan bagi musim ini. Dan sekarang ini kita ada situ
Syafiq Ashraf dalam kelompok ini. Begitu juga Arfiq Hilman. Kita lihat mereka sampai nanti akan nantikan itu 19 yang berada di belakang sedikit. Menariknya pelumba nombor 16 itu Aiman. Aiman sudah pun memberikan tentangan. Dia bermula dari petak lebih belakang, petak 9, namun dia dalam kelompok 4 pelumba di hadapan memberikan saingan kepada Zulhelmi. Di sana juga Syafiq Ashraf yang sentiasa dapat. Dia masuk dari bahagian dalam mengambil selekoh yang pertama. Kedudukan Azrul masih dalam kedudukan yang mampu untuk menggugat begitu jauh. Yang mana di depan itu Syafiq dan juga Zulhelmi. Kemudian 3 di belakang itu Arfiq Hilman, Azrul Effendi, Aiman Hafiz yang terus memberikan tentangan kerana ada ruang. Dan jika tadi Azrul di kedudukannya 4-5 dan sekarang ini dia berada di belakang, begitu juga dengan Zulhelmi. Dia ada ketika dia akan memintas untuk mendahului pelumba. Dia akan menarik untuk terutamanya menarik perhatian Azrul. Dan di belakangnya itu juga ada Syafiq Ashraf. Azrul sekarang mula mengejar 3 lap saja lagi untuk mereka tamatkan perlumbaan ini. Syafiq Ashraf bersebelahan dengan Zulhelmi Yazid. Dia dari dalam dia masuk untuk meminta Zulhelmi. Dan perebutan ini, battle ini yang membolehkan Azrul Effendi sampai di belakang mereka. Azrul Effendi bersebelahan dengan Zulhelmi. Ia penting kerana dia akan lihat di mana kedudukan Zulhelmi. Kerana di situ dia akan cuba untuk minta kedua warna yang hampir sama antara Zulhelmi dan juga Azrul Effendi. Mereka sampai dengan Syafiq Ashraf Zamzam berada di depan tempat yang pertama. Zulhelmi Yazid, Azrul Effendi Hadi. 3 pelumba ini yang sekarang ini perebutan tempat yang pertama sekarang, kerana 3-3 mereka berkedudukan podium. Tapi siapa yang akan menangi perlumbaan dengan Azrul Effendi Hadi cuba masuk di bahagian dalam menuju ke selekoh yang pertama untuk masuk lebih dahulu. Dia berjaya lepas untuk berada di depan dan dia buat kali pertama mendahului perlumbaan. Tinggal pelumba berbaki 2 pusingan lagi akan tamat. Untuk Zulhelmi, dia sekali lagi untuk memilih tidak terus berada di selaku pendahulu. Dia mengekori di kedudukan kini, beralih kedudukan yang ketiga. Persaingan lebih terarah kepada Syafiq dan juga Azrul Effendi yang sentiasa memburu kedudukan yang pertama. Sambil itu 4-6 lepas diberikan amaran track limit. Arfiq Hilman yang diberikan amaran sekali kerana melepasi track limit ketika di selekoh yang ke-8, selekoh yang ke-7 tadi. Dan sekarang tempat kedua 3 pelumba ini Syafiq Ashraf, Zulhelmi dan juga Azrul Effendi Hadi yang sekarang nampak masih tahan Syafiq Ashraf. Syafiq Ashraf yang bertahan di situ kerana 2 pelumba di belakang adalah pelumba yang merebut untuk memenangi kejuaraan keseluruhan bagi musim ini dengan rapat kedudukan mereka menuju ke selekoh yang terakhir dan menuju ke lap yang terakhir. 3 pelumba yang menjadi tumpuan Syafiq, Zulhelmi, Azrul Effendi. Garisan lurus ini begitu kita lihat. Zulhelmi ada kelebihan di lap yang terakhir. Nanti kita tengok tadi lap yang ke-5 dia datang dari belakang untuk mudah saja memintas kedudukan Azrul, mudah memintas kedudukan Syafiq. Jadi ini adalah pusingan terakhir, pusingan penentu. Lap yang terakhir, cuma tadi Azhar katakan dia ada kelebihan, tapi kejutan awal keluar di selekoh yang ke-8 gagasan penamat itu yang lebih crucial untuk kedua-dua pelumba yang kita katakan. Namun Syafiq Ashraf sentiasa berada di depan dan dia akan berikan kesukaran pada 2 pelumba ini untuk berentap 1 dan 2, dan dia berada pada kedudukan dia juga boleh menang dalam perlumbaan ini. Dia juga mahu menang. Dan sekarang Azrul Effendi cantik masuk di bahagian dalam dan mula untuk mendahului perlumbaan ini, mula untuk memimpin perlumbaan dan juga mencorakkan bagaimana untuk mereka menamakan perlumbaan. Dari tengah masuk Zulhelmi Yazid sekarang. Zulhelmi yang cuba untuk melepasi. Kita ada beberapa selekoh lagi akan tamat dengan Zulhelmi sekarang berada di depan seketika. Namun masih lagi Syafiq Ashraf yang berjaya merampas kembali tempat di hadapan. Mereka menuju 2 selekoh terakhir, selekoh 7 dan juga 8. Zulhelmi masih berada di belakang Syafiq Ashraf. Syafiq Ashraf ada kelebihan, tetapi kita perhatikan juga Azrul agak ketinggalan sedikit kedudukan yang ketiga di sini. Zulhelmi sudah pun datang. Dia memintas kedudukan Syafiq untuk melintasi garisan penamat untuk menjuarai perlumbaan pusingan ke-6. Ini adalah kejuaraan yang seterusnya untuk Zulhelmi, kejuaraan yang ketiga, dan ini kali keempat dia di podium berturut-turut. Pusingan ketiga, juara, 4 juga di pusingan yang kelima dijempol. Berada kedudukan yang kedua, namun hari ini pusingan ke-6 dia sekali lagi bergelar juara.
Kita akan mulakan dengan Izzat Zaidi petak pertama, kedua Azroy Hakim, 3 Ahmad Afif Amran. Petak yang keempat Syarul Satra, Syarul Yuzi, 5 Haziq Fairuz, 6 Kasma Daniel. Lampu merah nyalakan dan mereka mulakan perubahan. Izzat Zaidi yang bergerak dengan baik di hadapan, meluru laju di tempat yang pertama. Di belakang Azroy dan Afif mengikori. Tapi di hadapan mereka adalah Izzat Zaidi. Satu di tarian yang lebar, jadi ada banyak racing line yang akan dipilih pelumba menuju ke selekor yang pertama. Ramai pula yang sampai ke hadapan sekarang ini. Kita lihat siapa kesemua mereka lepas dan di hadapan Izzat Zaidi yang bermula dengan baik berada di tempat yang pertama tadi, tapi saya rasa dia di belakang sedikit sekarang ini di awal perlumbaan. Kita ada 11 pusingan untuk perlumbaan CP150. Masih terlalu awal, tetapi persaingan ini seolah-olah CP125 pada awal ni kita lihat mereka tidak mahu melepaskan kedudukan terbaik di hadapan ini. Masih rapat kesemuanya. Dia mendahului seketika lain-lain. Di belakangnya itu ialah Afif. Afif kedudukan yang kedua. Begitu juga dengan Azroy dalam kedudukan 5-6 dalam menuju melengkapkan pusingan pertama ni. Dengan Azroy sudah bertahan. Azroy Hakim Anwar on board bersama dengan Azroy sekarang dan juga berada di kelompok hadapan, tapi rakan pasukannya yang berada di depan. Syarul Syadras yang mendahului. Lepas tamat satu pusingan, Ahmad Afif Amran di sebelahnya, Akid Aziz satu saat, Syafiq Zarik satu saat, yang juga dalam lingkungan satu saat. Sebenarnya kita ada ini seperti CP125 juga, satu kelompok yang sangat besar. Kasma sudah berada di hadapan. Kalau kita perhatikan kedudukan ini, dia datang selepas lengkap pusingan pertama menuju pusingan kedua ni. Sebelah Kasma di depan, tapi kedudukan 3 di depan ni termasuklah Azroy di sana. Masih dalam kelompok yang besar, masih ada ruang untuk setiap pelumba untuk memintas, memberikan tentangan untuk mengambil alih selaku pendahulu, untuk menarik pace dan sebagainya. Oh, dalam keadaan rapat. Tiba-tiba ini adalah Iqbal Amri Abdul Malik yang terjatuh nombor 21 yang berada dalam kelompok di hadapan, dan ini akan memecahkan ketiga kelompok telah mengambil alih di hadapan untuk mendahului perubahan. Azroy terus konsisten. Syazras ditolak ke belakang sedikit, tapi masih ada peluang, masih ada ruang di dalam kelompok di hadapan yang masih lagi kelompok besar. Izzat Zaidi bersama dengan kita, dia berada pertengahan kelompok hadapan. Kita lihat di sini reaksi yang lebih rapat, lebih jelas bagaimana rapatnya setiap pelumba menuju garisan lurus selepas lekor yang ke-8 ini yang akan menjadi lebih berdebarkan di leg yang terakhir, pusingan terakhir nanti. Aiman Tarudin yang kita lihat, tapi dia terus tempat yang ketiga. Sekarang Aiman kerana Haziq Fairuz, Kasma Daniel, tapi kembali Azroy yang berada di depan. Nombor 1 yang berada di depan, dan sekarang akan dia mengambil giliran untuk menarik dan pelumba Syazras. Sudah turun ke belakang, ketika tadi Syazras di hadapan. Menuju penghujung di berbaki 3 pusingan, mereka mahu memberikan feeling untuk menuju persaingan di penghujung leg yang terakhir nanti. Mulai sampai dia mulai sampai di depan. Ya, semakin laju mulai sampai depan Azrul Izzat. Aiman Tahiruddin yang juga telah mulai keluar sekarang untuk berada di depan dan cuba untuk berada yang kadang-kadang yang menjadi masalah kepada mereka ni bila berada dalam kumpulan ini adalah untuk keluar tu. Kalau kita perangkap di dalam dan sukar untuk keluar, yang itu kadang-kadang tinggal sedikit pun memang sudah hampir mustahil untuk mereka mengejar, kerana dengan kelajuan yang ada pada jentera ini, dengan jarak yang mereka ada, memang sukar untuk mereka lakukan. Dan di situ juga debarannya lah takut ada sebarang kemungkinan boleh berlaku ketika mengambil selekor itu dalam kelompok. Kita lihat semuanya memang agresif, semuanya ada kemauan yang cukup tinggi untuk meletakkan kedudukan yang terbaik. Lihat di belakang, lihat pada jentera, lihat di belakang. Dan ketika sampai di laluan lurus ni, nampak kiri dan kanan, kerana racing line yang berbeza yang diambil oleh pelumba. Pelumba laju untuk berada di depan. Sekarang ini Muhammad Izzat Zaidi Salihan kembali berada di depan. Tinggal lagi 2 pusingan akan tamat. Di sini yang Azlan katakan tadi, mereka mulai keluar, mulai untuk mencoba bagaimana. Tadi kalau kita lihatkan siapa tadi, Afif yang berada di belakang, dia mulai berada di depan. Tapi sekarang ini itu adalah Kasma saja yang berada di depan ketiga, tapi tempat yang telah diambil alih sekarang ini berubah sekali lagi kedudukan. Cukup rapat. Izzat Zaidi tadi lama dia dalam pertengahan, dia di punjung-punjung dia sudah pun mahu mengorak langkah, semakin laju. Syafiq Zarik juga berada di depan. Kita dalam 2 pusingan yang terakhir, 2 pusingan terakhir, 1 pusingan lagi selepas ini nanti, dan masa sekarang inilah mereka mula untuk
mengatur strategi dan mengatur kedudukan mereka dalam perlumbaan. Setiap betapa rapat dan betapa sukanya untuk mereka mengatur kerana kedudukan yang sangat rapat antara kesemua pelumba selain pada cuba untuk memastikan tidak ada sebarang itu yang saya katakan tadi. Hampir-hampir dalam pelumba itu adalah Aiman Tairudin yang terkeluar dan ini dah tukar untuk Aiman untuk mengejar kelompok di hadapan. Okey, kita di lap yang terakhir. Di pusingan penentuan sekarang ada 8 selekor untuk mereka lalui. 8 selekor untuk siapa yang menangi perlumbaan kali ini. Azroy mula bergerak di hadapan untuk mimpin perlumbaan menuju ke selekor yang pertama dan selekor yang kedua. Azroy di depan. Sampai depan itu pelumba. Dua pelumba terjatuh. Inilah yang kita katakan dan kita tidak mahu berlaku, tapi ia berlaku di pusingan terakhir. Semakin mendebarkan. Sebelum tiba di 2 sektor terakhir, di sini mereka perlu bermula lebih awal untuk berada di hadapan. Kalau boleh untuk mengungguli. Kita lihat Azroy. Azroy ditolak ke belakang sikit. Haziq pula tiba. Haziq yang sampai di depan. Haziq berada di depan. Azroy ketinggalan sikit di belakang sekarang. Kita lihat Haziq di depan. Izzat Zaidi yang juga berada di hadapan sekarang ini. Syafiq Zarik tadi berada ketika dah pun hilang. Kita lihat mana nombor 1. Azroy masuk di bahagian dalam dan ini adalah kedudukan untuk menuju ke kawasan penamat. 2 selekor lagi akan tamat. Sekarang ini Izzat Zaidi dan ketinggalan sedikit di belakang menantikan Haziq Fairuz yang berada di depan. Haziq dan Azroy. Azroy cuba untuk mencut. Haziq dan Azroy sekarang ini siapa yang akan berada di depan sampai ke penamat? Tidak nampak Azroy atau Haziq atau Akid di Liga Pelumba ini. Senarai yang ada adalah Azroy. Mungkin foto finish Azroy yang ada pada timing page adalah nama Azroy Hakim Anwar. Haziq Fairuz 2. Ini keputusan untuk CP150. Azroy Hakim menang tempat pertama, kedua Haziq Fairuz 3, Akid Aziz, Izzat Zaidi 4, 5 Afif Amran, 6 Muzakir Muhammad, 7 Nazrul Izzat, 8 Faiz Zekri Sabri. Sekali lagi podium untuk CP150 Azroy Hakim Anwar, Muhammad Haziq Muhammad Fairuz dan Muhammad Akid Aziz.